satu prosa klasik yang terkandung dalam buku teks tersebut. Dan satu lagi prosa klasik nanti bila kamu belajar di tingkatan 5, satu lagi burung terbang dipipiskan lada. Dan soalan bahasa Melayu standard ni diambil sebahagian teks daripada prosa klasik tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Jadi cikgu rasa pentingnya awak untuk tahu jalan cerita tentang prosa klasik bagi setiap tingkatan supaya awak dapat gambaran bila soalan keluar, sebahagian teks yang keluar, walaupun bukan secara keseluruhan, bila sebahagian teks yang keluar, awak boleh faham, oh ini ada dekat sini, ini jalan cerita yang ini. Okay, jadi secara automatik membantu awak untuk menukar daripada bahasa klasik kepada bahasa moden. Okay, jadi kita teruskan apa logiknya hari ini. Okay, cikgu nak beri awak faham dan dapat apresiasi karya sastra. Okay, yang kedua kita teruskan kepada jalan cerita. Okay, kat sini pun kamu boleh lihat jalan cerita dia. Yang pertama, Patih Gajah Mada yang mendapat berita tentang kematian ke-7 orang prajurit upahan Seri Betara Majapahit di tangan Laksmana berasa tidak puas hati. Dia teringat akan petala bumi lalu menyuruh pengikutnya bertanyakan isteri petala bumi sama ada anaknya Ketalasari sudah pulang ataupun belum dari Dahak. Ketalasari yang baru pulang beroleh banyak harta daripada kegiatan mencuri di Dahak. Ibunya menceritakan kisah kematian bapanya sehingga menimbulkan kemarahan Ketalasari. Dia berjanji akan membela kematian bapanya. Dia juga akan membunuh Ratu Melaka dan Laksmana serta memusnahkan negeri Melaka. Selesai perbualan itu, pengikut Patih Gajah Mada pun sampai ke rumah Ketalasari. Dia pun menyampaikan pesanan Patih Gajah Mada. Setelah mengetahui bahawa Patih Gajah Mada ingin bertemu dengannya, Ketalasari mengambil kerisnya lalu pergi ke rumah Patih Gajah Mada diikuti oleh pengikut Patih Gajah Mada. Setibanya Ketalasari di sana, Patih Gajah Mada pun menyampaikan amanat bapa Ketalasari. Oleh sebab bapanya meninggal dunia sewaktu bertugas, Ketalasari akan dilantik menjadi pegawai tertinggi di istana. Bagaimanapun, dia hanya akan menerima jawatan itu setelah dia dapat membunuh Ratu Melaka dan Laksmana. Ketalasari pun dibawa oleh Patih Gajah Mada untuk bertemu dengan Seri Betara. Seri Betara pun bertanyakan ke Ketalasari sama ada dia mampu atau tidak untuk membunuh Ratu Melaka dan Laksmana. Ketalasari dengan penuh yakin menyatakan kesanggupan dan kemampuannya memandangkan negeri Dahak sudah dikalahkannya. Seri Betara pun menitahkan Ketalasari pergi ke Melaka dengan segera bagi mengotakkan kata-katanya supaya dia dapat terus dilantik menjadi pegawai tertinggi di istana. Seri Betara kemudiannya menitahkan Patih Gajah Mada membuat persiapan. Setelah perahunya siap, Ketalasari pun berlayarlah ke Melaka. Setibanya di Melaka, Ketalasari singgah di sebuah perkampungan Jawa. Dia menyamar sebagai penduduk di situ dan bebas bergerak ke sana dan kemari. Dia juga menyamar sebagai pengikut Patih Karma Wijaya dan ikut serta menghadap Ratu Melaka. Di situlah dia melihat Laksmana dan mengakui kehebatannya. Selesai perjumpaan itu, Ketalasari pun memerhati keadaan Balairung sebelum pulang. Dalam perjalanan pulang, dia pun mencari tempat yang sesuai untuk menyimpan harta. Akhirnya, dia memilih sebuah bukit di luar kota, iaitu Bukit Cina sebagai tempat untuknya menyembunyikan harta yang akan dicurinya di Melaka. Setelah hari malam, Ketalasari pun masuk ke dalam kota dan pergi ke rumah seorang saudagar yang kaya untuk mencuri hartanya. Bermula pada malam hari itu,
Dan malam-malam yang seterusnya, Ketalasari pun menjalankan aktiviti mencuri segala harta orang kaya dan saudagar-saudagar di Melaka sehingga habis. Semua orang yang kehilangan harta benda itu pun menghadap Ratu Melaka. Mereka mengadu tentang keadaan mereka yang kini tinggal sehelai sepinggang. Kesian. Ratu Melaka yang terkejut dengan kejadian itu memerintahkan Temenggung menyuruh semua orang berkawal. Orang kaya-kaya dan saudagar turut berkawal. Ketalasari yang masuk ke dalam kota pada malam itu melihat begitu banyak pengawal yang bersenjata. Dia pun membaca jampi, lalu berjalan ke sebuah rumah yang kaya tanpa disedari oleh para pengawal. Setelah siang, orang kaya itu pun mengadu kepada Ratu Melaka. Baginda tidak berpuas hati, lalu memanggil Laksmana untuk mengadukan hal itu. Laksmana memberitahu Ratu Melaka bahawa prajurit yang selalu mencuri itu datangnya dari negeri lain. Bendahara yang mendengar perkara itu tidak puas hati, lalu menyatakan bahawa Temenggung tidak menjalankan tugas berkawal dengan baik sehingga Laksmana pula yang lebih tahu tentang perkara tersebut. Ratu Melaka pun memerintahkan Temenggung sendiri berkawal pada malam tersebut. Walaupun Temenggung sendiri ikut berkawal, kecurian tetap berlaku. Kali ini di rumah bendahara pula. Ratu Melaka bertambah marah akan Temenggung. Laksmana mencelah dengan mengatakan bahawa prajurit itu mempunyai ilmu yang tinggi dan memohon untuk menumpaskan prajurit itu. Namun begitu, Ratu Melaka tidak memberi keizinan. Semakin lama, semakin banyaklah orang yang mengalami kecurian. Ratu Melaka mulai berasa cemas apabila memikirkan prajurit itu pasti akan memasuki istana pula pada suatu masa nanti. Laksmana bercadang untuk menggunakan sejenis ilmu gaib bagi mengatasi masalah tersebut. Ratu Melaka pun bersetuju. Laksmana pun mengarahkan orang membawa semua jenis senjata yang ada lalu mengaturkannya di sekeliling istana. Setelah dibacakan jampi, semua senjata itu berlawan sesama sendiri. Setelah malam, Ketalasari pun pergi ke istana untuk mencuri. Setelah melihat keadaan di situ, dia beredar dan mencuri ke tempat lain. Pada keesokan malamnya, Ketalasari pun bersiap untuk membuat onar di istana. Membuat onar maksudnya membuat jahat di istana. Laksmana pula menyamar sebagai prajurit dan tidur di tengah pasar. Ketalasari yang lalu di situ terpijak Laksmana. Laksmana pun bangun lalu menikam Ketalasari sehingga mati. Dia menghiris alat sulit Ketalasari lalu dibawa pulang untuk dijadikan sebagai bukti. Orang ramai yang melalui pasar pada keesokan harinya terlihat mayat Ketalasari di situ. Mereka pun mengerat telinga, mengerat kepala, kaki dan tangan Ketalasari untuk ditunjukkan kepada Ratu Melaka sebagai bukti bahawa merekalah yang berjaya membunuh prajurit yang telah mencuri harta orang kaya dan saudagar selama ini. Ratu Melaka berasa bingung kerana gagal menentukan pembunuh sebenar Ketalasari. Bendahara meminta baginda menunggu dua bukti lain yang lebih kukuh. Tidak lama kemudian, Laksmana pun datang dengan membawa alat sulit dan keris Ketalasari. Ratu Melaka gembira dan tahu bahawa Laksmana lah yang telah berjaya membunuh Ketalasari. Setelah itu, Ratu Melaka pun memberikan ganjaran kepada Laksmana. Harta curian di Bukit Cina dibawa ke hadapan Balairung. Ratu Melaka menitahkan harta itu dibahagikan kepada 3 bahagian. 2 bahagian untuk Laksmana, tetapi Laksmana hanya mahu 1 bahagian sahaja dan jika ada orang yang ikhlas mahu memberikan lebih, dia akan menerimanya. Akhirnya, semua harta curian itu menjadi milik Laksmana. Laksmana pun membahagikan harta itu sehingga dia sendiri tidak mengambil apa-apa.
Ratu Melaka makin sayang akan Laksmana. Akhirnya Melaka kembali tenteram. Berita kematian Kertalasari di tangan Laksmana sampai kepada Patih Gajah Mada. Dia pun meneruskan pekerjaannya mencari orang lain bagi menjatuhkan Melaka dan membunuh Laksmana serta Ratu Melaka. Jadinya perancangan Patih Gajah Mada kali ini gagal sebab Kertalasari mati di tangan Laksmana. Okey, begitulah cerita tentang kepimpinan melalui teladan.